Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Minggu ini minggu yang ke-23, Sains tahun 4, tajuk pantulan cahaya. Objektif pembelajaran, pada akhir pembelajaran murid-murid akan dapat yang pertama memerihalkan kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan harian. Yang kedua, melukis gambar rajah sinar yang menunjukkan pantulan cahaya pada cermin. Yang ketiga, menjelaskan pemerhatian tentang pantulan cahaya melalui lakaran TMK, penulisan atau lisan secara kreatif. Jeff sedang bermain bola keranjang di luar rumah apabila ibu memanggilnya untuk minum petang. Dia pun bergegas memanggil adik perempuannya yang masih berada di dalam bilik. Jeff mendapati adiknya, Annie, kelihatan sedang bergembira di hadapan cermin sambil menggayakan baju baharunya. Annie seronok melihat imejnya pada cermin. Kita boleh melihat diri kita pada cermin kerana pantulan cahaya. Bagaimanakah cahaya boleh dipantulkan? Ia sama seperti keadaan Jeff yang bermain dengan bola keranjang. Bola itu melantun dari permukaan jalan. Perkara yang sama berlaku kepada cahaya. Apabila cahaya terkena pada permukaan cermin, cahaya dipantulkan dan memasuki mata kita dan kita melihat imej pada cermin. Apabila cahaya dihalakan ke permukaan cermin, cahaya dipantulkan. Bagi mewakili situasi ini, kita boleh melukis gambar rajah sinar. Permukaan yang rata, licin dan berkilat seperti cermin ialah pemantul cahaya yang baik. Permukaan kasar dan tidak rata seperti pakaian ialah pemantul cahaya yang tidak baik. Itulah sebabnya mengapa ia tidak berkilat. Pantulan cahaya sangat penting dalam kehidupan harian kita. Contohnya, cermin sisi kereta membolehkan ayah Jeff melihat kereta lain yang sedang menghampiri. Cermin cembung di persimpangan jalan memantulkan kereta yang datang dari arah bertentangan yang membantu untuk mengelakkan kemalangan. Baiklah, daripada video tadi, dapatlah kita definisikan bahawa apabila melihat cermin, kita melihat imej kita terbentuk. Okey, fenomena ini dinamakan pantulan cahaya. Cahaya yang menyinari sebenarnya dipantulkan ke arah cermin dan cermin itu pula memantulkan imej ke arah mata kita. Okey. Antara contoh yang kita boleh lihat pantulan cahaya, imej terbentuk pada permukaan air. Yang kedua, imej terbentuk pada permukaan lantai berjubin. Dan yang ketiga, imej terbentuk pada permukaan logam. Okay, ini adalah contoh fenomena pantulan cahaya. Lihat, ini adalah objek yang sebenar, itu pokok. Dan ini adalah imej yang terpantul kepada mata kita. Imej pada permukaan air. Baik, yang kedua, imej pada permukaan lantai berjubin. Okay, objeknya di atas, cahayanya bergerak ke lantai, kemudian lantai memantulkan kembali cahaya tersebut. Lalu terbentuklah imej. Okay, yang ketiga, imej pada permukaan logam. Baiklah murid-murid, kita pergi kepada tajuk yang kedua, kegunaan pantulan cahaya. Okay, sifat cahaya ini iaitu pantulan cahaya memberi banyak kegunaan kepada manusia. Okay, yang pertama kita lihat ke sini. Ayah, hati-hati, ada penunggang motosikal di tepi. Nasib baik saya terpandang imejnya pada cermin sisi. Yang pertama adalah cermin sisi. Ini adalah cermin sisi. Okay, kegunaan pantulan cahaya. Okay. Yang kedua, ayah, kenapa ada cermin di situ? Itu cermin cembung. Cermin itu membolehkan pemandu melihat kenderaan lain yang terlindung daripada pandangannya untuk mengelakkan kemalangan. Cermin cembung ni sangat berguna, okay, ketika diselekoh pemandu tidak dapat melihat kereta di bahagian di belah sini. Okay. Okey, kita lihat pada contoh-contoh lain. Okey, kegunaan pantulan cahaya atau aplikasinya. Okey, yang pertama cermin muka. Okey,
Yang kedua, cermin sisi. Yang ketiga, cermin cembung. Yang keempat, cermin pergigian. Okey. Digunakan oleh doktor gigi untuk melihat bahagian yang tidak dapat dilihat oleh mata. Kemudian periskop. Okey, periskop ni kebanyakannya digunakan di dalam kapal selam. Okey. Kemudian kaleidoskop Okey. Kita pergi kepada tajuk yang bahagian yang ketiga, iaitu gambar rajah sinar. Apabila cahaya diarahkan ke permukaan yang rata dan licin seperti cermin, cahaya dipantulkan. Okey, ingat, cahaya tu diarahkan ke permukaan yang rata dan licin seperti cermin, cahaya akan dipantulkan. Okey, lihat pada gambar ni. Okey, kita lihat lampu suluh ni disuluhkan ke cermin, kemudian cermin itu akan memantulkan kembali cahaya lampu suluh ke atas. Okey, lihat pada gambar rajah sinar. Okey. Ini adalah lampu suluh sumber cahaya. Ini adalah rajah sinar. Okey, sinar tu dia bergerak lurus. Cahaya tu dituju pada permukaan cermin. Okey, nampak garisan tu Okey. Kemudian bila sampai je ke permukaan cermin tu akan pantulkan kembali cahaya lampu suluh. Okey. Nampak? Baiklah, ini adalah aktiviti kamu pada hari ini. Okey, lihat. Di dalam buku teks muka surat 99 ada. Okey, buku teks sains tahun 4. Okey, aktiviti je melukis gambar rajah sinar. Okey. Kamu boleh gunakan cermin, kotak hitam bercelah, kertas putih, lampu suluh, blok kayu, pembaris. Okey, langkah yang pertama, letakkan kertas putih pada dasar kotak dan susun cermin seperti dalam gambar. Halakan cahaya lampu suluh melalui celah kotak ke arah cermin. Perhatikan pantulan cahaya yang terhasil. Kemudian lukis garisan dengan pembaris mengikut arah cahaya pada kertas putih di dasar kotak. Okey, keluarkan kertas putih dan labelkan lukisan kamu. Okey, labelkan Ini gambar rajah sinar cahaya. Ini adalah sinar pantulan. Sinar cahaya, sinar pantulan. Okey. Soalan, mengapakah pembaris digunakan untuk melukis gambar rajah sinar? Okey. Pembaris digunakan untuk melukis gambar rajah sinar kerana sinar cahaya bergerak dalam garis yang lurus. Itu jawapannya. Okey, diharap murid-murid dapat memahami pembelajaran pada hari ini. Okey. Boleh jawab kuis yang telah disediakan. Sekian, terima kasih.